berbentuk ular atau naga berbanding bentuknya seakan Loch Ness. Kalau terkena lah, kalau jadi mangsa tembuaka ni, mangsa tu memang tak berdaya nak bergerak ataupun tak boleh nak melarikan diri dari tembuaka tu. Bila sebahagian badan batang pokok tu terkeluar daripada tanah, pada kayu besar tu, sebenarnya adalah badan ular ataupun naga yang tengah bertapa. Tiba-tiba datang 2 ekor kinzih hutan liar tu melintas dekat kawasan batang kayu besar tu. 2 ekor kinzih tu tiba-tiba je macam disedut dan habis semua batu-batu daun pokok yang dekat situ, semua terbang dan disedut sama-sama 2 ekor kinzih itu sekali. Sampai yang diorang naik tu nyaris nak terbalik sebiji macam naga Cina, legenda naga Cina. Kalau korang pernah tengok cerita Dragon Ball, tengok cerita kan dia ada misai, macam tu lah. Lepas tu dia ada macam berbalung yang bentuk macam mana tak pasti, tapi macam berbalung dan bermata merah merenung tepat ke arah dorang ni. Rupa kepala naga tembuaka tu memang betul-betul hampir sama dengan ikan sinsilok. Ikan sinsilok ni jenis ikan belut sungai yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Aku tengok muka aku ni, saya bibir makin besar pelik tu kan. Okey, tak apalah. Alright, macam biasa sebelum aku nak mulakan cerita, okey, seperti yang biasa aku cakap lah, nak minta jasa baik korang untuk klik tombol like, share dan yang paling penting nak minta tolong untuk korang subscribe channel ini sebagai tanda sokongan daripada korang. Okey, jadi pada sesiapa yang berminat untuk share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email dekat ruangan yang dah aku sediakan dekat bawah tu. Alright, untuk kisah kali ni, tajuk yang akan aku ceritakan adalah misteri naga tembuaka. Kau pernah dengar tak cerita pasal naga tembuaka? Mesti kebanyakan daripada korang banyak yang tak tahu, dan aku sendiri pun sebenarnya baru tahu. Okey, kalau korang pernah tengok video aku yang sebelum ni, aku pernah cerita tentang hantu air tembuaka tau. Boleh scroll dekat bawah video. Sebenarnya ada kaitan tak sebenarnya dengan naga tembuaka ni? Okey, korang nak tahu macam mana cerita dia? Right, kita mulakan dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Aku tak nak buang masa, jom kita dengarkan misteri naga tembuaka. Okey guys, mesti korang pernah dengar tentang cerita-cerita mengenai naga, betul tak? Sebenarnya kan, aku nak beritahu dekat korang lah, dan aku rasa korang pun tahu, seluruh dunia ni, seluruh bumi ni lah, semua, dan diorang banyak kisah-kisah naga lah. Dan kisah naga ni mempunyai kisah dia tersendiri. Ada yang cerita naga ni boleh terbang, ada yang kata dia boleh hidup dekat udara, hidup dekat darat, dan ada juga kata dia ada hidup dekat hutan. Ada pula naga yang boleh hidup dekat air. Okey, sekarang ni aku nak cerita dekat Borneo, paling tepat kawasan dekat area pantai barat Sabah lah, sekitar Bongawan, Papar Beaufort, sampailah ke Kuala Penyu. Wujudnya cerita rakyat mengenai naga tembuaka. Okey, sebenarnya perkataan tembuaka atau tembuk akar asalnya diberi nama oleh kaum bangsa Brunei yang bermaksud tumbuh akar, merujuk kepada seekor raksasa ataupun naga yang besar. Mengikut penceritaan mulut ke mulut pribumi Sabah, dia kata makhluk ni adalah seekor raksasa sungai tu, yang besar, serupa macam raksasa Loch Ness. Dia ni berwarna hitam dan mempunyai leher yang panjang. Okey, korang boleh try cari dekat Google, type je Loch Ness, mesti jumpa. Dan untuk pengetahuan korang juga, Loch Ness ni dikira sebagai haiwan prasejarah tau. Dengan kata lain, Loch Ness ni adalah makhluk yang satu ketika dahulu pernah pupus masa zaman dinosaur, jutaan tahun yang lampau. Loch Ness ni dikatakan mempunyai kaki yang macam sirip. Dia tak ada kaki, dia macam sirip. Tapi mengikut penceritaan dari mulut ke mulut, ada banyak lagi bentuk dan rupa tembuaka ni. Selain dari yang dikatakan Loch Ness ni, ada pula yang kata tembuaka ni macam seekor ular besar yang menyerupai naga. Versi lain pula yang dikatakan oleh bangsa dusun dekat Sabah, diorang ni percaya yang tembuaka ni berasal dari sejenis ikan belut yang dipanggil raja ikan sinsilok. Ada yang mengatakan
ikan silok ni adalah raja segala hidupan di sungai, menyebabkan dia hidup beratus tahun, dan ada yang mengatakan sampai beribu tahun. Untuk menjaga kerajaan dia, maka dia makin terus besar dan membesar sampailah mencapai saiz seperti seekor naga. Berbalik pada cerita peribumi dan mangsa Brunei tadi yang menghuni pesisir pantai, Tembuak Akar ni sebenarnya tak ada siapa yang tahu mana datang asal usul dia. Sebab masa penempatan baru dibuka, memang dan dah kecoh dah mengenai Tembuak Akar ni. Tapi cuma dari mulut ke mulut penduduk peribumi kat situ lah masa tu. Selain dari tu, dari penceritaan dan pengalaman orang tua-tua, ada 3 bentuk digambarkan mengenai Tembuak Akar ni. Okey, bentuk pertama, bentuk raksasa Loch Ness yang aku cakap tadi. Bentuk dia ni dikatakan berleher panjang, berbadan besar dan mempunyai 4 kaki serupa sirip dan mempunyai ekor sepanjang kepalanya. Tapi ada saksi pula yang kata Tembuak Akar besi Loch Ness ni mempunyai 2 kepala dan kat belakangnya bukanlah ekor. Itu bentuk yang pertama lah. Dan bentuk yang kedua, bentuk naga ataupun macam ular besar. Ada saksi yang kata makhluk seperti ni adalah seperti seekor ular tedung yang kata kalau mendongakkan kepalanya dia tengah-tengah sungai. Dan diorang ni mendakwa tak pernah melihat badan dia dan hanya melihat kepala dia je yang besar dan sedikit kembang. Okey, bentuk yang ketiga pula, macam raksasa Loch Ness juga, tapi dikatakan berbulu dan bergigi tajam. Dikatakan ini merupakan rupa pertama naga Tembuak Akar dilihat sekitar daerah Beroni sekitar tahun 1903. Sebab Loch Ness ni tak ada bulu. Yang bentuk ketiga ni dia kata ada bulu. Kira berbulu lah. Senang cerita. Kau faham kan? Ada banyak lagi cerita-cerita yang direkodkan sepanjang tahun 30 ke 60-an. 1930 ke 1960-an lah. Sebab masa tu dah ramai penduduk yang mula membuat rumah dekat sekitar Sungai Papa ni. Dekat Sungai Padas pun ada, Sungai Bongawan dan Sungai Beaufort. Tempat paling famous orang ramai ceritakan mengenai munculnya Tembuak Akar ni adalah di pesisir sungai Kampung Surati dekat daerah Papar. Okay, kalau korang tengok geografi dia, korang carilah. Aku tak berpandai sangat geografi ni. Sebab kampung ni betul-betul tepi sungai. Tapi mengenai Tembuak Akar ni, banyak dikatakan berbentuk ular atau naga berbanding bentuknya seakan Loch Ness. Ramai percaya haiwan legenda ni masih hidup sampai ke hari ini disebabkan ada penemuan lubang-lubang besar bawah tanah sepanjang sungai-sungai tersebut. Katanya masa kerja-kerja membina jambatan, masa diorang nak baiki jambatan Papar sepanjang sungai itulah, dikatakan ianya menggunakan kepalanya untuk buat lubang dekat bawah sungai. Dan dikatakan juga dia boleh membina laluan dia sendiri di bawah sungai untuk keselamatan dia. Tapi ada juga versi lain yang kata naga Tembuak Akar ni ada 4 tangan pula. Katanya 4 tangan tu dia guna untuk mengorek tanah, untuk membina laluan dia lah. Okey, tadi kan aku ada beritahu bentuk-bentuk Tembuak Akar ni kan. Sekarang aku nak ceritakan beberapa versi ataupun mitos naga Tembuak Akar yang pernah diceritakan oleh penduduk di kawasan pesisir pantai ke sungai lah, kurang macam itulah. Yang pertama, naga Tembuak Akar versi orang dusun. Menurut cerita lisan kaum dusun dekat Ranau, Tembuak Akar ni berasal daripada ikan sinselok yang aku cakap tadi, sejenis ikan belut. Ikan ni dikatakan bertukar sifat dan bentuknya mengikut peredaran masa. Perubahan ni berlaku dalam masa ratusan tahun. Malah ada orang tua-tua menyatakan mungkin beribu-ribu tahun. Kebanyakan orang tua dekat bahagian daerah Ranau ni menceritakan yang Tembuak Akar ni sebenarnya berasal dari seekor ikan. Lepas tu dia bertukar menjadi bentuk badan yang besar seperti naga. Dan dikatakan lepas tu dia macam evolusi mempunyai kaki dan tangan. Disebabkan bentuk badan dan dengan adanya tangan dan kaki, itu yang kata dia mempunyai keistimewaan untuk membuat tempat tinggal dia sendiri.
Tembuaka ni diorang kata tinggal dalam air yang dalam dan berlubang. Dikatakan bahawa tembuaka ni dia boleh menahan aliran sungai tau, dengan cara dia boleh buat benteng dia sendiri. Dan dengan sebab tu sungai pun boleh bertukar menjadi tasik. Ni cerita orang dulu-dulu lah. Tembuaka ni dikatakan mempunyai satu kuasa atau aura yang boleh melemahkan mangsa dia. Katanya mangsa kalau terkena lah, kalau jadi mangsa tembuaka ni, mangsa tu memang tak berdaya nak bergerak ataupun tak boleh nak melarikan diri dari tembuaka tu. Dalam beberapa kejadian, ya Allah, dikatakan tembuaka ni sengaja mengalirkan banjir dengan membuka pintu air. Apabila haiwan ataupun manusia ni terkena banjir, maka automatik lah kita akan melarikan diri kan. Pada masa inilah tembuaka ni akan menjalankan peranan dia untuk menangkap mangsanya. Kiranya macam dia buat perangkap lah. Okay. Versi yang kedua, naga tembuaka versi naga laut. Satu lagi versi ni, dia katakan tembuaka yang lebih kepada raksasa laut lah. Dalam versi ni, kononnya dia asal daripada ikan yang dikatakan bertapa menjadi naga, yang dikatakan merupakan sejenis ikan laut yang digelar ikan naga atau oarfish, ataupun dia panggil nama saintifik dia Regalicus russelli. Nama, ya Allah. Okay, tembuaka ni dia katakan raja di lautan dan naik ke darat melalui sungai untuk bertapa lah sekali-sekala. Bila naga tembuaka ni naik ke sungai, itu yang dikatakan terjadinya banjir, kerana dikatakan badan tembuaka memang akan memenuhi sungai, menyebabkan air sungai tu akan melimpah-limpah. Sebab tu dikatakan sungai Padas ataupun sungai Papua ni senang melimpah. Itu versi yang kedua. Okey, versi yang ketiga pula, tembuaka versi orang Brunei Sabah. Nama tembuaka ni diberi oleh kaum bangsa Brunei Sabah yang bermaksud tumbuh akar. Dan nama ni diberikan ke atas penemuan seekor raksasa ataupun naga air misteri yang besar. Dan katanya berlaku tahun 1900 lah, dekat sebuah kampung di Papua juga, tapi di kampung Benoni. Legenda terkenal tembuaka ni selalu diperkatakan berasal daripada Papua, kampung Benoni ni lah. So cerita popular diorang kat sini, diorang kata yang raksasa tu sebenarnya adalah jelmaan 16 ekor jenis itik atau angsa yang dah masuk bertapa ke dalam gua akar kayu ataupun kayu ara. Dan diceritakan makhluk ni berasal dari air, tapi dia boleh hidup atas daratan juga. Kiranya dia boleh hidup dua alam lah. Itu adalah versi yang ketiga. Okey, ada juga cerita yang disampaikan turun-temurun di kampung Benoni ni, sehinggalah cerita dia mula menjadi semakin kecoh. Okey, katanya ini berlaku dekat kampung Benoni juga. Diceritakan lah, ini kira macam legenda punya cerita lah. Pada suatu hari, ada seorang budak ni, dia bawa balik sebuah buku dari perpustakaan Papar yang dipinjam lah. Kemudian budak ni, dia belik-belik lah buku tu, sebab buku tu jenis yang bergambar tau. Dan dekat buku tu ada gambar binatang prasejarah ataupun dinosaur lah. Dan dalam gambar tu ada haiwan yang bergelar Paleosaurus ataupun yang Loch Ness ni lah. Untuk pengetahuan korang, Paleosaurus ni sejenis haiwan purba zaman dinosaur yang hidup di dalam air. Cuma aku tak pasti hidup dalam air laut ke sungai. Okey, tengah budak ni tengah duk belik-belik buku tu, tiba-tiba mak budak ni lah, mak budak ni aku panggil nama Zaleha. Secara tak sengaja, Zaleha ni terpandang lah susuk haiwan Paleosaurus yang anak dia tengah duk belik-belik ni. Waktu tu terus mak dia cakap yang nama binatang tu adalah tembuaka, mengikut dari lukisan yang pernah dibuat oleh mak Zaleha ni dulu. Maksudnya yang melukis tu nenek kepada budak ni lah. Cuma Zaleha ni cakap mak kepada Zaleha ni cuma pernah sempat tengok binatang ni dalam keadaan yang dia dah mati. Dan diceritakan beza tembuaka dengan dinosaur jenis Paleosaurus ni cuma ada bulu kat badan dia je. Macam yang aku cerita tadi lah. Tapi bentuk dia memang sama. Beza dia cuma berbulu je. Dan melalui cerita tersebut,
itulah kali pertama kampung diorang ni pernah berhadapan dengan makhluk tersebut. Dan dia kata itu jugalah kali terakhir diorang pernah melihat makhluk tu, tapi dalam keadaan yang dah mati. Kemungkinan makhluk yang dipanggil tembuaka tu itulah sejenis spesies Paleosaurus yang dah pupus jutaan tahun lalu. Kemungkinan lah makhluk ni sempat wujud dekat kampung Benoni ni, dan dia waktu tu dikenali oleh penduduk tempatan sebagai tembuaka. Ada lagi satu geng di mana dalam akhbar The Straits Times tarikh 5 April 1904, diorang ni ada menceritakan tentang aduan masyarakat di sekitar Benoni dekat daerah Papar ni lah, dekat Sabah. Katanya tentang kewujudan raksasa pelik seperti seekor dinosaur yang tinggal di sebuah gua dekat tepi pantai. Betul ke tak ni kan? Aku tak tahulah. Cuma diceritakan lah penulis akhbar The Straits Times ni, dia pergi tau dengan penduduk setempat ni. Dia pernah cuba nak menjejaki tapak kaki haiwan pelik ni. Dan dikatakan tapak kaki ni lagi besar dari buaya, dan semestinya berbeza lah dari jejak buaya. Sebab dia orang kata saiz dia ni 2 ataupun 3 kali ganda lagi besar daripada buaya. Inilah macam ni kan. So jejak tu dia katakan pergi ke sebuah gua dekat tebing pinggir laut. Mengikut kajian penyelidik ni, aku nak korang bayangkan, dikatakan juga yang raksasa ni mempunyai badan yang besar. Dia orang kata badan besar dia ni macam badan buaya, tapi kaki dia menghala ke dalam. Leher dia panjang macam ular, dan berkepala macam ular juga. Dan ada lagi kisah tentang naga tembuaka ni. Yang ni pula disampaikan oleh seseorang yang aku namakan sebagai Ila. Tapi bukan kisah pengalaman dia, kisah pengalaman arwah datuk dia ni. Di mana Ila ni cerita yang arwah datuk dia ni suka beli tanah. Biasalah orang dulu kan, suka beli tanah banyak-banyak. Katanya waktu tu atuk dia suka beli tanah yang belum diterokai. Biasalah orang dulu kan. So Ila ni cakap arwah datuk Ila ni memang seorang yang sangat berani. Kira pergi seorang-seorang masuk hutan, pergi tengok kebun buah tu memang tak ada benda lah kan. Tapi kejadian ni membuatkannya arwah datuk Ila ni macam trauma jugalah. Nak dijadikan cerita tahun 19 awal 1930-an gitu, arwah datuk Ila ni bercadang nak beli tanah dekat area barat tanah Borneo. Jadi dia dengan 4 orang kawan dia pergilah kat pejabat tanah untuk tanya dan meminta kebenaran nak pergi tinjau lah tanah mana yang boleh dia beli. Alhamdulillah katanya memang ada. Dan pejabat tanah tu cakap tanah tu terletak dekat barat Borneo, maksudnya kat area pantai barat Sabah lah. Jadi lepas diorang bincang, diorang buat keputusan boleh pergi tengok, tapi kena ada 2 pegawai tanah, 2 pegawai ranger yang akan teman dan tunjukkan jalan bersama arwah datuk ni dengan 4 orang kawan dia tu. Time ni hutan kat Borneo memang banyak yang belum diterokai. So memang tebal gila lah hutan tu. Jadi ada 9 orang lah yang akan pergi termasuk arwah Datuk Ila ni. Jadi diorang masuk tu 9 orang dekat dalam hutan simpanan tu, untuk nak tengok lah tanah yang arwah Datuk Ila ni nak pergi beli ni. Dia kata keadaan hutan masa ni walaupun siang tapi agak gelap tau, sebab banyak pokok-pokok besar yang menghalang cahaya matahari masuk. Ialah hutan tebal. Jadi diceritakan, jadi bila diorang masuk tu dah masuk asar, dah gelap lah. So diorang pun waktu tu buat keputusan untuk berehat sekejap sebelum diorang ni nak sambung balik perjalanan. So akhirnya diorang ni pun sampailah dekat satu tempat yang strategik untuk diorang ni berehat. Katanya di sebatang kayu yang sangat besar, lebar dia, orang kata dah tertanam separuh tau dalam tanah, batang kayu ni. Dan di atas batang kayu besar tu ada diorang buat unggun api, di mana kayu-kayu tu diorang kumpul-kumpul, diorang buat atas batang pokok tu yang kata besar tu lah. Waktu tu diorang kata 4 orang sebelah kiri, 5 orang belah kanan, dan dekat tengah-tengah tu ada api lah yang dinyalakan. Mula-mula dia kata tak ada apa pun yang jadi, sampailah kayu yang diorang bakar tu untuk buat unggun api tu makin lama makin habis. Dan api tu mula membakar batang kayu sikit demi sedikit. Tiba-tiba batang kayu yang besar tu
boleh bergerak-gerak tau, sambil dia tu meliuk ke kiri dan ke kanan macam macam tu. Kemudian dia boleh pula terangkat ke atas. Benda yang paling mengejutkan diorang sewaktu tu, bila sebahagian badan batang pokok tu terkeluar daripada tanah, sap, serta mengeluarkan bunyi seolah-olah mendesis. Apa yang arwah Datuk Ilan cakap waktu tu, diorang punya kelang kabut menggelumpur, terjun terus daripada batang pokok tu. Yalah, tiba-tiba boleh terangkat, kata gempa bumi pun tak. So lintang pukang lah diorang lagi ketakutan, sampai katakan barang-barang kat situ diorang tinggal macam tu je. Diorang waktu ni berlarilah sejauh mungkin, sampailah diorang berhenti kat satu tempat sebab terlalu penat. Dan time ni arwah datuk dia terus perasan yang salah seorang kawan dia hilang. Dengan keadaan yang gelap dan trauma tu, diorang semua waktu tu tetap cari je salah seorang kawan dia yang hilang tu lah. So diorang ni panggil lah, terjerit-jerit dalam hutan, tapi langsung tak ada jawapan. Sampailah Datuk Ilan ni kata dia nak pergi ke tempat tu tadi balik, sebab dia kata mungkin kawan dia hilang kat situ. Tapi mula-mula hajat Datuk Ilan ni dihalang oleh yang lain, sebab time ni keadaan hutan dah makin gelap, dah nak malam. Setelah dinasihat oleh pegawai ranger hutan kat situ, jadi diorang bincang sama bincang. Jadi Datuk dengan pegawai ranger ni cadang esok je lah diorang nak pergi patah balik, nak cari balik kawan dia yang hilang tu. So ada tak jumpa, malam tu memang tak dapat, panggil pun tak ada siapa yang menyahut. So esok harinya tu diorang bergerak balik ke tempat semalam, tapi kali ni lebih berhati-hati lah. Dan diorang kata langsung diorang takkan sesekali menghampiri tempat batang kayu yang besar tu. Diorang cuma perhati dari jauh je. Jadi Ilan ni beritahu arwah datuk dia macam syak yang batang kayu berlumut, batang kayu besar tu sebenarnya adalah badan ular ataupun naga yang tengah bertapa. Dia katakanlah itu macam dia punya apa kesimpulan dia kan. Apa kesimpulan kot? Kononnya lah, masa diorang datang kali kedua tu, kebetulan tiba-tiba datang 2 ekor kinzih hutan liar tu melintas dekat kawasan batang kayu besar tu. Tiba-tiba diorang ni terdengar bunyi berdesis, seolah-olah bunyi hembusan macam nafas. Sebiji lah bunyi mendesis macam diorang dengar malam tadi. Lepas tu Datuk Ilan ni kata semua yang ada kat situ macam hilang separuh nyawa tau, bila dengar bunyi mendesis tu. Macam ngauman tau, betul-betul kuat, sampai orang kata tutup telinga tau. Bunyi kuat kan, tak pernah dia dengar lagi bunyi yang sekuat macam tu. Seolah-olah bunyi yang mengaum tu macam kelaparan sangat-sangat, macam nakkan makanan. Waktu tu dia kata 2 ekor kinzih tu tiba-tiba je macam disedut, dan habis semua batu-batu daun pokok yang dekat situ semua terbang dan disedut bersama-sama 2 ekor kinzih itu sekali. Korang nak tahu tak disedut ke mana? Arwah Datuk Ilan ni beritahu, diceritakan balik yang waktu tu apa yang dia nampak, kepala ular yang sangat besar gila kan. Yang dikatakan kawasan tempat apa batang pokok besar tu lah. Masa ular ni sedut 2 ekor kinzih tu, ular tu dia kata cuma dia buka mulut dengan nganga je. Itu. Waktu tu lah Datuk Ilan ni nampak yang kinzih-kinzih tu terus masuk, macam disedut ke dalam mulut dia. Dan ni arwah Datuk dia kata memang taring ni panjang betul. Mata dia je macam dah sebesar dulang. Disebabkan itulah arwah Datuk Ilan ni dengan yang lain tak tunggu lama lah. Sebelum diorang ni kena ngap, baiklah diorang cepat-cepat keluar dari situ, takut diorang pula jadi mangsa. Dan akhirnya arwah Datuk Ilan ni buat kesimpulan yang kemungkinan kawan yang hilang tu mungkin dah mati disedut ataupun dimakan oleh ular ataupun naga tu. Beberapa lama lepas tu arwah Datuk Ilan ni pernah lah juga datang balik ke tempat yang sama, tapi katanya dah banyak yang berubah, sebab waktu tu dah start ada penempatan baru yang dah mula buka. Pokok yang kata kononnya dikatakan naga ataupun makhluk raksasa tu, yang pasang api tu kan, itu pun dah tak ada. Tapi arwah Datuk Ilan ni sangat-sangat yakin yang benda tu sebenarnya adalah hidupan yang besar dan ganas. Adalah orang lain juga yang pernah mengalami peristiwa yang sama macam arwah Datuk Ilan ni kena. Kononnya waktu tu diorang pun hampir-hampir ditelan juga.
Dan katakan waktu tu nyawa diorang pun nyawa hujung-hujung tanduk je waktu tu. Tapi sempat melarikan diri lah. So diorang ni selamat. Dan diperkatakan juga biasanya makhluk atau naga tu takkan duduk dekat suatu tempat ataupun kedudukan dalam tempoh yang lama. Dan mungkin lah dia dah mati, ataupun mungkin makhluk tu dah pergi ke tempat yang lain ataupun masuk ke dalam laut. Kemungkinan lah apa yang dijumpai oleh arwah Datuk Ila ni adalah naga tembuk akar tu. Tapi tak dapat nak dipastikan lah sama ada naga yang mana. Sebab katanya menurut cerita lama masyarakat dusun, terdapat seekor lagi naga yang tinggal dalam hutan besar. Dan dia suka melilit-lilit pohon besar tu. Dan dia orang panggil sebagai naga galau. Naga galau lah kan. Aku rasa aku pun kena carilah naga galau ni yang jenis yang mana kan. Tapi itulah yang diceritakan. Betul atau tak, wallahu alam. Mungkin juga apa yang dikatakan naga ni makhluk dari alam yang lain. Okey, kita ada kisah yang kedua pula. Okey, kisah kali ni diceritakan oleh seorang penulis dari sebuah website lah. Aku ambil lah daripada sebuah website ni. Dan penulis ni sebenarnya dia nak buat temu buat lain. Tapi dia macam tertarik pula dengan cerita seorang pakcik ni yang tinggal dekat-dekat area kawasan situ. Okey, dekat mana? Kata penulis ni, penempatan pakcik ni terletak di Kampung Kota Kelias, Beaufort, Sabah. Tapi tak dapat nak dibuktikan lah kesahihan cerita pakcik ni, sebab ini pun cerita dari mulut ke mulut aja. Tapi agak menarik untuk aku kongsikan pengalaman pakcik ni mengenai pertemuan dia dengan makhluk yang digelar naga tembuk akar. Okey, jangan salah faham tau. Aku dekat Galeri Kasyaf ni cuma menyampaikan saja. Okey, right, kita sambung. Menurut pakcik ni, kononnya dia pernah berhadapan dengan makhluk naga tembuk akar ni sebanyak 2 kali dalam hidup dia. Pertama, masa dia kecil. Budak lebih kurang 10 hingga 12 tahun lah. Tapi sekarang umur dia dah sekitar 50 ke 60 tahun macam tu. Okey, area penempatan ini, kebanyakannya rumah penduduk kampung kat situ rata-ratanya dibina di pinggir Sungai Kelias. Sebabnya Sungai Kelias ni merupakan jalan utama penduduk kampung tersebut satu ketika dahulu. Jadi kebanyakan masyarakat tersebut, masyarakat kat situ menaiki perahu ataupun sampan untuk ke satu tempat ke tempat yang lain, iaitu melalui Sungai Kelias ni. Masyarakat kampung tu kebanyakannya terdiri daripada kaum Bisaya, Murut, Brunei dan ada juga daripada kaum dusun. Nak dijadikan cerita lah, pada satu hari masa pakcik tu masa kecil, dia dengan ayah dia ni baru habis mengutip hasil hutan. Katanya waktu tu diorang ni sebenarnya dah dalam perjalanan nak balik lah ke rumah. Tiba-tiba diorang ni macam dikejutkan dengan bunyi gocakan ombak yang betul-betul kuat gila. Dan waktu tu pakcik ni perasan lah macam dia nampak ada sesuatu yang terkeluar dari air. Tapi waktu tu dia kata tak berapa clear sangat lagi, macam nampak sikit-sikit bayang-bayang je. Tapi apa yang pakcik tu cakap, dia pasti saiz dia tu tersangatlah panjang, berganda-ganda dari saiz perahu diorang. Dikatakan waktu tu diorang pakai perahu ni saiz dia macam saiz tekong. Korang google lah saiz tekong tu macam mana. Jadi pakcik ni beritahu waktu air tu tengah berkocak-kocak ni, sampai yang diorang naik tu nyaris nak terbalik. Waktu tu lah pakcik tu cerita yang dia dengan ayah ni baru perasan keluar macam bentuk kepala tau. Bukan kepala paip, kepala, seakan-akan kepala ular yang besar, bersisik dan kulitnya berwarna tompok-tompok coklat bercampur warna hitam. Tapi yang menariknya lagi, dia bermisai sebiji macam naga Cina, legenda naga Cina. Kalau korang pernah tengok cerita Dragon Ball, tengok macam tu kan, dia ada misai macam tu lah. Lepas tu dia ada macam berbalung yang bentuk macam mana tak pasti, tapi macam berbalung dan bermata merah merenung tepat ke arah dorang ni. Waktu tu pakcik ni kata, apa yang kat badan ni semua saya nak gugur, kecut habis. Memang takut gila lah. Yelah, bayangkanlah tengah-tengah sungai korang boleh nampak makhluk besar yang korang sendiri tak tahu apa benda tu. Kita tak tahu makhluk tu bahaya ke, ganas ke, baik ke.
boleh kata nyawa kau tu bila-bila masa je boleh hilang. Tapi nasib diorang baik lah waktu tu. Sebab menurut pakcik tu, ayah dia memang pernah diajar apa yang perlu diorang buat kalau bertemu dengan makhluk yang digelar tembuaka ni. Diceritakan ayah pakcik ni, waktu tu dia menapak ke depan perahu. Lepas tu dia hentakkan kaki dia dekat lantai perahu. Waktu tu mulut pakcik tu macam terkumat kamit lah. Bukan pakcik, ayah dia lah. Terkumat kamit membaca sesuatu. Cuma pakcik tu tak tahu ayat apa yang dibaca oleh ayah dia waktu tu. Mungkin juga petua orang lama-lama ataupun jampi-jampi serapah lah. Kemudian lepas ayah pakcik ni habis dibaca, tiba-tiba ular tu perlahan-lahan kembali menyelam ke dalam air dan hilang macam tu aje. Lepas tu menurut pakcik tu lagi, rupa kepala naga tembuaka tu memang betul-betul hampir sama dengan ikan sinsilok yang aku ceritakan awal-awal tadi. Waktu tu, bukan waktu tu, besi dia macam tembuaka besi orang dusun. Mana yang tak tahu, ikan sinsilok ni jenis ikan belut sungai yang besar. Tadi aku ada bahaskan lah yang masa mula-mula penceritaan aku tadi dekat video ni. Cuma berdasarkan apa yang pakcik ni bagi tahu, kebanyakan orang yang jumpa naga tembuaka ni, banyaklah yang kata dia ni berbalung dan banyak kata dia misai macam naga legenda Cina. Banyak gila. Cuma legenda naga Cina ni, naga dia bersih terbang kat udara. Naga yang kita ni pula bersih banyak dalam air. Tambah pakcik ni lagi lah, dia memang yakin yang naga tembuaka ni bukanlah makhluk-makhluk mistik seperti hantu ke jin ke setan. Bukan. Itu bagi dia lah. Bagi dia, benda ni memang haiwan yang betul-betul wujud dekat alam kita. Cuma saiz dia ni yang terlalu besar. Mungkin jugalah kata pakcik ni sebab atas izin Allah kan, dia dapat hidup lama, tambahan pula dengan hasil makanan yang cukup, keadaan faktor sungai yang bersih, membuatkan haiwan misteri ni boleh hidup dalam waktu tempoh yang sangat panjang. Okay guys, so itulah dia beberapa kisah masyarakat di Sabah di mana mereka ni menceritakan balik tentang naga tembuaka ni. Sebenarnya motif aku dekat sini bukanlah nak membuktikan yang betul-betul wujud adanya kewujudan tembuaka ni. Aku sebenarnya cuma seronok tau bila dapat merungkai balik cerita-cerita rakyat orang-orang dahulu. Cerita yang misteri, dongeng, mitos, yang kisah urban. Aku sebenarnya kagum sebab kisah-kisah macam ni sebenarnya masih lagi terpahat tau dalam budaya masyarakat orang di Sabah. Terutamanya yang tinggal dekat tebing-tebing sungai lah sekitar pantai barat Sabah ni. Tambahan pula, setengah individu terutamanya golongan tua, diorang ni masih lagi mempercayai kewujudan makhluk ni. Lagi satu, aku minta izin juga dari penulis-penulis yang menulis kisah-kisah tembuaka ni, yang aku ambil di beberapa website ni untuk aku kongsikan dengan korang semua di Galeri Kasyaf. Minta izin ya. Bagi aku, cerita-cerita rakyat macam ni sangatlah bagus untuk diketengahkan pada masyarakat sekarang. Sebab kalau kita tak ketengahkan, kemungkinan lah kisah legenda tembuaka ni akan hilang dan pupus macam tu je. Macam kisah-kisah legenda urban yang lain. Banyak, tapi sebab kata tak didedahkan. Kebarangkalian jugalah masyarakat kita utamanya dekat Sabah ni, akan ketandusan dan kepupusan cerita rakyat diorang ni sendiri. Sebab negara kita ni, memang yang aku pasti memang cerita ataupun kisah-kisah yang menarik macam ni sangat banyak. Cuma kita tak tahu. Sebab apa? Kita ni sebenarnya terlalu banyak didedahkan dengan cerita-cerita dari negara luar. Kononnya cerita negara luar tu, goh kan. Diorang dalam movie, power lah. Reality dia, jauh panggang dari api. Hakikatnya, negara kita lagi dahsyat dan lagi gempak cerita-cerita dia. Kalau buat movie, aku rasa memang A lah. Lagipun masih ramai generasi muda kita ni yang tak pernah dengar pun tentang kisah tembuaka ni. Walaupun kisah tu sebenarnya berlaku di sekitar kampung halaman diorang sendiri. Even aku sendiri pun baru tahu akan kewujudan makhluk yang macam ni. Alright? Okay. Kesimpulannya, mungkin apa yang dikatakan oleh ketiga-tiga versi yang aku nyatakan sebelum ni mungkin adalah betul. Ataupun mungkin apa yang dilihat oleh orang-orang dahulu ni adalah haiwan yang mungkin
haiwan yang berbeza. Kita tak tahulah. Mungkin juga tembuaka ni adalah haiwan prasejarah zaman dinosaur, yang mana spesies terakhir yang masih hidup dan kebetulan dijumpai oleh masyarakat Sabah kita lah suatu ketika dahulu. Boleh jadi dia ni sepatutnya bersisik macam dinosaur Paleosaurus tu. Tapi akhirnya dia terevolusi dengan ditumbuhi bulu dekat badan dia. Kemungkinan lah, mungkin untuk dia nak sesuaikan diri dengan cuaca hutan. Kita kan cuaca hutan hujan tropika dekat Sabah kita ni kan. Mungkin juga, banyaknya mungkin. Mungkin juga dia adalah ular ataupun ikan sinsilak atau hanya sebenarnya ikan naga yang biasa saja. Mungkin dia salah ertikan. Cuma aku nak nyatakan sekali lagi kat sini, apa yang aku ceritakan tadi hanyalah sekadar cerita legenda rakyat yang pernah wujud di perairan sungai, laut ataupun dekat hutan Sabah. Jadi, aku harap korang jangan terlalu taksub dan anggap je kisah-kisah ni sebagai hiburan ataupun untuk penambahan ilmu pengetahuan semata-mata. Apa-apa pun yang jadi kat dunia ni tak mustahil. Ianya boleh berlaku atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebenarnya ada banyak lagi cerita-cerita naga ni yang aku nak ceritakan. Tapi kalau panjang sangat nanti boring lah pula. So kalau korang berminat nak aku rungkaikan lagi kisah-kisah naga ni, korang boleh tulis dekat ruangan komen nanti. Okey? InsyaAllah nanti aku akan bahaskan. Okeylah. Aku rasa cukup lah untuk video kali ini. Kalau korang berminat, boleh komen, share dan juga subscribe video di Galeri Kashaf Channel ni. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.